Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam sesi pembelajaran subjek matematik tahun 1. Bersama murid-murid ialah Cikgu Amir. Itu dia. Baiklah murid-murid, hari ini murid-murid akan belajar tentang topik anggaran. Mari kita tengok apa yang perlu murid belajar di dalam topik ini. Okey, cikgu akan ajar murid-murid cara membuat anggaran, iaitu memberi anggaran bilangan objek yang munasabah. Okey, murid-murid faham ke tidak apa yang dimaksudkan dengan anggaran ni? Anggaran ni ialah apabila kita kita nak mengagak bilangan sesuatu objek. Sebagai contohnya, kita melihat guli berada di dalam sebuah botol. Okay, kita tak bilang pun guli tu, tapi kita agak berapa bilangan guli yang ada di dalam botol tersebut. Okay, jadi apabila kita mengagak bilangan guli itu, maksudnya kita sedang membuat anggaran. Okay, untuk lebih faham, cikgu akan terangkan anggaran melalui contoh-contoh seterusnya. Okay, contoh yang pertama. Okay, cikgu nak murid-murid anggarkan berapakah bilangan buku yang dibawa oleh Idham. Okay, di sini kita tengok. Mala membawa 10 buku. Ya, Mala bawa 10 buku. Jadi apabila kita nak menganggarkan bilangan buku yang dibawa oleh Idham, apa yang perlu kita tengok ialah nampak tak perbezaan ketinggian buku tersebut. Okey, tengok. Okey, di sini kita dapat tengok ketinggian buku yang dibawa oleh Idham lebih daripada ketinggian buku yang dibawa oleh Mala. Lebih tinggi maksudnya lebih banyak. Okey, jadi kita boleh katakan, jadi macam mana kita nak buat anggaran? Okey, kita tulis macam ni. Bilangan buku yang dibawa oleh Idham ialah lebih daripada 10. Kenapa lebih? Sebab Idham bawa buku lebih banyak daripada buku Mala. Sini kita dapat tengok ketinggian dia. Lebih tinggi maksudnya lebih banyak. Jadi kita nyatakan sebagai lebih daripada 10. Kenapa 10? Kerana bilangan buku yang dibawa oleh Mala adalah 10. Jadi Idham bawa mestilah lebih daripada 10. Ya, begitulah. Jadi anggarannya lebih daripada 10. Okay, kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah bola di dalam kotak. Ada 2 kotak. Satu kotak hijau, satu kotak merah. Okey. Di dalam kotak hijau ada 16 bola. Okay, di dalam kotak merah pula tak dinyatakan bilangan bolanya. Cuma Mirza cakap di sini, saiz kotak merah lebih kecil daripada kotak hijau. Jadi tengok murid-murid pun dapat lihat kan. Saiz kotak merah ni lebih kecil daripada kotak hijau. Okay. Jadi apabila kita fikir, apabila kotak lebih kecil, maksud dia ruang dia lebih kecil. Jadi bila ruang lebih kecil, dia dapat muat kurang bilangan bola. Jadi kita boleh tuliskan di sini, kita boleh anggarkan bilangan bola dalam kotak merah ialah kurang daripada 16. Kenapa dia kurang? Kerana saiznya kecil. Apabila kecil, boleh muat bola yang lebih sedikit daripada yang lebih luas. Yang ni lebih besar, jadi lebih luas, lebih banyak bola boleh muat. Okay, oleh kerana lebih kecil, jadi kuranglah bola dapat muat. Okay, kurang daripada 16. Nilai 16 ni kita ambil berdasarkan kotak hijau di sini. Kita bandingkan dengan kotak hijau. Kotak hijau boleh muat 16
kotak merah mesti kurang daripada 16. Jadi anggarannya kurang daripada 16. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, murid-murid, nampak tak ada 3 tabung di sini? Okey, di dalam tabung ada butang. Butang, tabung jingga, tabung biru dan juga tabung merah. Okey. Di dalam tabung jingga ada 15 butang. Okey, cikgu dah tandakan di sini. Dalam tabung jingga ada 15 butang. Bilangan butang di dalam tabung merah ialah 25. Jadi, sekarang kita nak anggarkan berapa bilangan butang di dalam tabung yang berwarna biru. Okay, macam mana kita nak buat ni? Perasan tak? Perasan tak ketinggian butang di dalam tabung tu? Tabung yang pertama tinggi, penuh. Yang kedua surut sikit. Yang ketiga lagi rendah. Betul tak? Okay, cikgu buat garis ni biar nampak sikit. Okay. Okay, asalnya tinggi, merah tinggi, kemudian dia makin rendah dan akhirnya rendah macam ini lah, lebih kurang Okay, dia makin menurun. Okay, jadi baik kita tengok di sini. Okay, jadi kita dapati bahawa bilangan butang di dalam tabung biru ni mestilah kurang daripada bilangan butang di dalam tabung merah. Maksud dia, bilangannya mesti kurang daripada 25. Mesti kurang. Mesti kurang daripada 25. Daripada 25. Dia tak boleh lebih daripada 25. Kalau awak kata bilangan butang di dalam tabung biru itu ada 30, maksud dia salah anggaran itu. Dia mesti kurang daripada 25 sebab jelas nampak di sini kan, dia lebih rendah daripada tabung merah. Dan bilangan mestilah lebih daripada 15 sebab dia lebih tinggi daripada jingga. Jingga ada 15, tabung biru mesti lebih daripada 15. Jadi nombor dalam lingkungan 15 hingga 25 sahaja yang kita boleh ambil untuk buat anggaran bagi bilangan butang di dalam tabung biru. Jadi agak-agak murid-murid lah apakah nombor tersebut yang sesuai untuk kita tulis di sini. Okay. Jadi sekali pandang ketinggian ni macam tengah-tengah kan. Ni tinggi, dia tengah-tengah. Antara ketinggian ni dia tengah-tengah. Jadi kita boleh ambil nilai tengah lah antara 15 ke 25. Macam mana nak ambil nilai tengah dia? Okay. Okay, kita buat macam garis nombor lah. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini okey. Kita nampak macam tengah-tengah kan? Kita agak je. Tengah-tengah. Jadi, tengah-tengah antara 15 ke 25 ialah 20. Sesuai lah sebab dia berada di tengah-tengah. Jadi, cikgu pilih 20. Okay, tak semestinya betul. Tapi kita anggarkan saja. Kita anggar je, agak-agak je. Jadi, kita boleh tulis anggaran dia seperti ini. Okay. Okay, bilangan butang di dalam tabung biru ialah lebih kurang 20. Okay, tadi kalau kita guna lebih daripada, kurang daripada. Tapi untuk ini, untuk contoh ni, kita guna perkataan lebih kurang. Kenapa kita guna lebih kurang? Kenapa kita ada lebih kurang? Sebab okay, baik. Ada gangguan sikit.
Okey. Sebab nilai 20 ini kita sendiri yang agak. Kita sendiri yang anggarkan. Kita sendiri yang anggarkan. Jadi kita guna lebih kurang. Boleh faham tak murid-murid? Cikgu harap murid-murid dapat faham ya. Jika murid-murid kurang jelas, murid-murid pergi tengok contoh, balik semula ke contoh yang pertama dan yang kedua, seterusnya yang ketiga. Cuba buat perbandingan. Memang dia berbeza ya antara ketiga-tiga contoh tersebut. Okey. Dan cikgu harap murid-murid dapat fahamlah serba sedikit tentang cara membuat anggaran ini. Okey, baik. Jadi kita boleh rumuskan bahawa dalam membuat anggaran kita ada 3 jenis. Yang pertama, lebih daripada apabila kita nampak bilangan tu lebih daripada sesuatu bilangan yang kita tengok, kita bandingkan tu. Ya. Dan yang kedua, kurang daripada. Dan yang ketiga, lebih kurang. Okey. Ada perbezaan ya. Okey, cikgu nyatakan di sini. Okey, baik. Lebih daripada dan kurang daripada ni, ini ialah kita buat anggaran secara umum. Kita tak ada bilangan yang kita agak sendiri. Kita tak ada bilangan yang kita agak. Jadi kita guna lebih daripada, kurang daripada. Yang umum, yang ringkas. Manakala apabila kita ada bilangan yang kita agak sendiri, kita guna lebih kurang. Okey. Baik, kita tengok. Okey, uji minda yang pertama. Okey. Apa yang murid perlu buat ialah anggarkan bilangan tomato di dalam bekas yang berwarna biru. Di dalam bekas ni. Okey. Nampak tak apa perbezaan antara kedua-dua bekas ini, bekas jingga dan bekas biru? Okey. Di dalam bekas jingga nampak penuh kan? Diisi penuh dengan tomato. Di dalam bekas biru nampak tak penuh, ada kosong. Jadi kita boleh buat anggaran umum dia, bilangan tomato di dalam bekas biru mestilah apa? Mestilah kurang daripada 30. Kenapa? Sebab 30 penuh. Yang bekas biru ni dia tak penuh. Jadi dia kurang lagi daripada 30. Okey. Yang kedua, yang pertama kita dah dapat bilangan tomato kurang. Mesti kurang daripada 30. Jelas di situ nampak Okay, sekarang kita nak agak berapa bilangan dia. Yang ni kita tak agak lagi bilangan dia. Kita hanya bagi tahu secara umum saja kurang daripada 30. Memang kurang daripada 30. Tapi berapa agak-agak? Okey. Cuba tengok Dia kurang macam separuh tau. Tengok. Jadi untuk menjawab soalan anggaran ni, murid-murid perlu peka. Perlu peka dengan rajah yang murid-murid nampak, murid-murid tengok ni. Kalau di sini cikgu nampak separuh dikurang di sini kan, separuh. Separuh. Ni penuh, dia separuh. Jadi kita boleh anggap bilangan tomato di dalam bekas biru ni mestilah separuh daripada 30. Separuh ni maksud dia setengah Macam mana kita nak ambil nilai tu? Kita nak ambil nilai sifar 10, 20, 30. Okey, kononnya ini ialah garis nombor Garis nombor. Okey, anggapkan samalah ni Okey. Separuh. Separuh ni maksud dia tengah-tengah. Tengah-tengah. Antara sifar 30, tengah-tengah. Tengah-tengah ni.
Okey. Jadi nombor tu berada di antara 10 ke 20. Jadi boleh tak murid-murid bagi tahu apakah nilai yang sesuai yang kita boleh ambil di tengah-tengah ni? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okey. Yang mana tengah-tengah? Jadi tengah-tengahnya adalah 15, yang paling tengah sekali. Ini anggaran cikgu ya, anggaran cikgu. Cikgu agak-agak 15 sebab cikgu nampak dia separuh ni, setengah ni kurang, jadi kita ambil setengah lah. Antara 0 ke 30, kalau penuh 30. Jadi tengah-tengah antara 10 dan 20, tengah-tengahnya ialah 15. Okay, jadi kita boleh tulis di sini. Okay, bilangan tomato di dalam bekas biru ialah lebih kurang 15. Lebih kurang 15. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, berapa bilangan botol jus delima yang boleh diisi di dalam kotak tersebut? Okay, pomegranate. Okay, ni ialah jus delima. Ada 4 botol. Ada ruang lagi yang boleh diisi dengan jus tersebut. Jadi berapa botol yang boleh diisi dalam kotak ni? Itu soalan dia. Boleh agak tak? Berapa bilangan botol yang boleh diisi di dalam kotak? Okey. Jadi nak agak macam mana kita tengok, kita lukis sikit. Okey. Sebaris ni dia sampai sini Ni sebaris ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Sampai sini boleh letak sebaris lagi tu tak? Kita ambil lebih kurang. Saiz ni mesti lebih kurang. Saiz lebih kurang sama Yang ni pun bolehlah lebih kurang sikit. Okey. Jadi ada 2 baris yang boleh diisi. Satu baris ada 4 botol. Okey, contohnya cikgu ambil sampai sini. Okey, 1 botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol. Okey. Dan ada sebaris lagi boleh isi ni. Agak-agak. 1 botol, 2 botol, 3 botol, 4 botol. Okey. Jadi berapa bilangan botol yang boleh diisi dalam kotak ni? Kita bilanglah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita boleh anggarkan bilangan botol yang boleh muat di dalam kotak ini ialah 12. Kita tulis. Bilangan botol jus delima yang boleh diisi di dalam kotak ialah lebih kurang 12. Baik. Okey, sekian itu saja kelas PDPR kita buat kali ini bagi topik anggaran, dan cikgu ucapkan semoga kita dapat bertemu lagi dalam topik yang seterusnya. Sekian, terima kasih.